Selonia midas atau juga dikenali sebagai penyu laut hijau, the green sea turtle, ialah spesies penyu laut besar dari keluarga Selonidae. Ia adalah satu-satunya spesies dalam genus Selonia. Seperti penyu lain, penyu hijau berhijrah jauh antara tempat makan dan pantai penetasannya. Selain itu, mereka yang mencapai kematangan boleh hidup hingga 90 hingga 100 tahun di dalam air. Spesies ini merupakan salah satu spesies terancam yang disenaraikan oleh IUCN. Di samping itu, mengumpul, mencederakan dan membunuh mereka adalah haram. Walau bagaimanapun, penyu masih dalam bahaya kerana aktiviti manusia. Sesetengah negara masih memburu telurnya untuk dimakan. Pencemaran secara tidak langsung juga membahayakan penyu pada kedua-dua populasi dan skala individu. Terdapat banyak penyu yang mati oleh kerana jaringan ikan. Populasi spesies ini menurun kira-kira sebanyak 40% dan penurunannya adalah mengejutkan. Oleh kerana penurunan yang drastik ini, penyu ini mempunyai potensi untuk membiak banyak. Walau bagaimanapun, agak sedikit saja penyu yang mudah bertahan pada tahap pertama kehidupan mereka. Terdapat 5 daripada 7 spesies ditemui di seluruh dunia, terutamanya di perairan tropika dan subtropika. Berikut merupakan ciri-ciri bagi penyu laut hijau. Penyu laut hijau membesar dengan saiz maksimum kira-kira 4 kaki dan berat 440 paun. Ia mempunyai cengkerang berbentuk hati, kepala kecil dan sirip berkuku tunggal. Penyu hijau mempunyai bahagian dalam mereka yang dilindungi oleh cengkerang keras. Jantan dan betina mempunyai saiz yang sama bagi spesies ini. Penyu hijau tidak mempunyai gigi, tetapi mempunyai bahagian tepi yang tajam di dalam mulutnya. Penyu hijau mempunyai warna yang berbeza-beza, antaranya coklat, hijau, kelabu, dan bahagian bawah yang lebih cerah kuning ke putih. Manakala hatchlings atau anak teki biasanya mempunyai karapas hitam, plastron putih, dan tepi putih pada cangkerang dan anggota badan. Penyu laut dicirikan oleh cangkerang yang besar serta kepala serta anggota badan yang tidak boleh ditarik, tidak seperti penyu lain. Penyu tidak boleh menarik anggota badan dan kepala ke dalam cangkerangnya. Anggota mereka adalah sirip yang disesuaikan untuk berenang, jadi mereka terdedah semasa di darat. Berikut merupakan contoh ciri-ciri fizikal penyu laut hijau. Penyu hijau merupakan sejenis penyu besar yang mempunyai keunikannya tersendiri. Berikut merupakan adaptasi dan juga keunikan penyu tersebut. Yang pertama, dari segi pemakanan. Penyu hijau laut mempunyai keunikan dan berbeza dengan penyu lain, di mana penyu hijau ini merupakan herbivore yang memakan rumput laut dan alga, menyebabkan tulang rawan dan lemak mereka berwarna kehijauan. Oleh itu, mereka digelar sebagai penyu hijau laut. Ciri penyesuaian mereka membantu untuk penyu hijau meneruskan hidup di tempat habitat liar mereka. Kedua, bertahan selama 5 jam di bawah air pada waktu malam. Hal ini disebabkan oleh degupan jantung mereka yang perlahan sehingga 9 menit, mampu memelihara oksigen ketika berada di dalam air. Namun bukan itu saja, tetapi penyu hijau tersebut mempunyai lebih daripada 1 paru-paru di atas cengkerangnya untuk penyu bernapas. Ialah penyesuaian tingkah laku. Penyu hijau laut dewasa akan kembali ke kawasan yang sama di tempat mereka ditetaskan. Hal ini disebabkan hasil daripada penyesuaian tingkah laku. Next adalah berkemampuan dalam menggantikan udara tercemar di dalam paru-paru. Penyu tersebut mampu untuk menggantikan udara yang tercemar di dalam paru-paru mereka dengan udara segar dalam satu hembusan dan penyedotan pantas. Lain-lain seperti mempunyai sirip untuk terus bertahan dan juga mempunyai rahang bergigi halus. Rahang bergigi halus dihaskan untuk merobek tumbuh-tumbuhan. Akhir sekali, ia mempunyai sistem peredaran darah yang menyalurkan oksigen ke tisu badan tanpa sebarang gangguan, walaupun penyu tersebut menyelam
di perairan dalam. Seperti yang dinyatakan di pengenalan, antara perkara dan aktiviti yang mengancam kehidupan penyu hijau adalah seperti penangkapan ikan menggunakan jala atau jaring besar, di mana penyu hijau akan turut memperangkap, dan tali jala atau jaring itu boleh membelit badan penyu hijau menyebabkan ia terluka dan berkemungkinan lemas. Yang kedua adalah pencemaran laut yang berpunca daripada pembuangan sampah, sisa toksik dan sisa minyak ke dalam laut. Yang terakhir pula adalah penangkapan penyu hijau secara haram dan berleluasa, serta pengambilan telur penyu hijau itu tanpa kebenaran dan kawalan. Antara usaha yang boleh dilakukan oleh orang awam untuk melindungi penyu hijau adalah seperti menjaga kebersihan di kawasan pantai dan laut yang sering menjadi tempat tinggal dan tempat membiarkan penyu hijau. Aktiviti pembersihan boleh dilakukan pada setiap minggu untuk mengekalkan kebersihan kawasan pantai dan laut itu. Kurangkan juga penggunaan bahan plastik dan elakkan pelepasan belon yang banyak ke udara kerana ianya dikhawatirkan berakhir di kawasan laut lalu mencemarkan habitat penyu hijau di situ. Usaha lain yang boleh dilakukan adalah menjaga jarak kita dengan keberadaan penyu hijau. Jangan mengganggu sarang telur penyu hijau dan jangan pernah cuba untuk menyentuh atau memberi makanan kepada penyu hijau itu kerana perbuatan ini berupaya menggugat sifat semula jadi mereka. Jika membawa bot, pastikan enjin perlahan jika ternampak penyu hijau di sekitar bot untuk mengelakkan kecederaan pada badan mereka akibat kipas bot. Akhir sekali, usaha yang boleh dilakukan adalah melaporkan perbuatan atau aktiviti yang mengancam hidupan penyu hijau kepada pihak yang bertanggungjawab seperti pihak polis pada umumnya dan Jabatan Hidupan Liar supaya tindakan dapat diambil dan penyu hijau dapat dilindungi. And the turtles, of course. And all turtles are free. As turtles, and maybe, all creatures should be.